Hai, Assalamualaikum, bersama aku lagi Faizanal. So dalam bulan 3 saja banyak gila kot yang smartphone Xiaomi ke Redmi ataupun Poco lancarkan untuk pasaran dunia ataupun Malaysia. Sekarang ni dekat Fast Channel ada satu smartphone terbaru iaitu Xiaomi Mi 11 Lite. So ini adalah smartphone yang boleh dikira bawah lah daripada Mi 11 sebab dia punya specs tu dia dah letak pada level mid range yang okey lah untuk harga dia kan. Tapi kalau kita nak tengok balik specs yang ditawarkan tu, dia lebih kurang macam satu smartphone saing dia iaitu Redmi Note 10 Pro. Tapi pasal Redmi Note 10 Pro tu aku akan buat sedikit perbandingan lepas je aku explain pasal Xiaomi Mi 11 Lite ni lah. Pertama sekali, apa yang korang dapat dalam kotak jualan adalah kotak macam ni lah, ada tulis 11 dan juga Lite, dan ini adalah yang 4G punya, bukan yang 5G. Tak silap aku, Xiaomi juga ada perkenalkan Mi 11 Lite yang 5G. So yang tu dia punya chipset tu lebih bagus lah, which is guna Snapdragon 780G tak silap aku dia punya chipset. Tapi yang ni dia gunakan 732G. So G stand for gaming lah. Yang pertama sekali dalam kotak ni dia ada bagi casing dan juga manual book, dan ada satu lagi dongle menandakan yang Mi 11 Lite ni tak ada earphone jack 3.5mm. So dongle USB-C to earphone jack 3.5mm. Dalam kertas dongle dia bukan dalam plastik. Bagus betul lah Xiaomi ni. So casing yang dibagi memang casing yang biasa korang dapat dan casing yang sangat murah lah aku rasa, dan aku highly recommend untuk korang beli casing yang lebih tahan lasak berbanding dengan casing yang biasa ni. Seterusnya pada bahagian bawah ni ada bagi sekali dengan kabel jenis USB-C to USB-A warna putih macam biasa. Dan yang terakhir, Xiaomi ada bagi sekali dengan pengecasan 33 watt, 2 pin macam ni. Kita akan go through dekat Xiaomi Mi 11 ni. Macam korang nampak pada yang panel belakang dia ni macam ada cermin-cermin kan. So itulah antara keunikan yang ada dekat Xiaomi Mi 11 Lite ni. Dia tak ada curve-curve pada bahagian belakang ni seperti mana yang ada pada Redmi Note 10 Pro ke Mi 11 ataupun kebanyakan phone-phone yang macam mid-range premium ke smartphone flagship premium, tak ada. Dia just flat macam ni, dan dia punya berat pun memang sangat ringan lah berbanding dengan smartphone yang biasa. Dia punya berat tu sekitar 150 something gram macam tu je. So memang ringan je kot untuk Xiaomi Mi 11 Lite ni, nama pun Lite kan, so ringan. Dan untuk rekaan kamera bump dia lebih kurang je macam Xiaomi Mi 11. So dia berkongsi rekatnya hampir sama saja dengan 3 kamera, dan kamera bump dia pun tidak tebal sangat tau. Okey lah untuk kita nak pakai smartphone ni kan. Untuk bahagian belakang ni korang boleh nampak, aku pun tak sure panel jenis apa pada bahagian panel belakang ni, tapi apa yang aku nampak kemungkinan besar ini adalah kaca, dan ada reflection kita boleh nampak macam cermin je kan untuk kita nak touch up kan. So sesuai lah untuk perempuan kat luar sana. Dan untuk feel pegang dia memang smartphone ni rasa petak gila, rasa boxy sebab dia tak ada curve pada bahagian belakang, dia just flat macam tu je. Kalau kita nak bandingkan dengan Redmi Note 10 Pro ni, dia curvy tau pada bahagian kiri dan juga kanan. So bila pegang tu feels memang sedap je. Tapi kalau kita pakai casing, aku rasa feels ni benda kedua lah kot, sebab kalau pakai casing dah rasa lain sikit lah dia punya feels kan, sebab casing tu akan membuatkan phone tu rasa lagi tebal lagi. Pada bahagian kanan ni ada volume button dan juga power button, dan untuk fingerprint scanner dia pada bahagian power button sama je macam kebanyakan phone Poco ke Redmi ke ataupun Xiaomi dengan harga bawah 1200 sekarang ni. Walaupun Xiaomi Mi 11 Lite ni menggunakan skrin jenis AMOLED, demi untuk menjual Xiaomi Mi 11 Lite ni dengan lebih murah sedikit, so dia tukarlah daripada in-display kepada fingerprint dekat power button. So jimatlah sikit kos kat situ kan. Dan pada bahagian bawah ni ada speaker, USB-C port, ada mikrofon dan juga ada SIM slot. Untuk SIM slot dia ada SIM 1 dan juga ada SIM 2, dan ada pilihan ke sini lah sama ada korang boleh letakkan SIM 2 ataupun korang boleh letakkan micro SD card ke sini. Dan pada bahagian atas ni ada IR blaster dan juga ada mikrofon ni lah. Dan untuk speaker yang ada pada Mi 11 Lite ni, macam kebanyakan phone-phone Xiaomi sekarang ni dah gunakan stereo speaker untuk harga bawah 1200. So untuk yang Mi 11 Lite ni ditulis dual speaker tau. Aku tak sure sama ada dual speaker tu sama macam stereo speaker atau tak. Bila aku cuba bandingkan dengan stereo speaker yang ada pada Redmi Note 10 Pro, dual speaker yang ada pada Xiaomi Mi 11 Lite ni lagi kuat dan lagi nyaring lah berbanding dengan Redmi Note 10 Pro, walaupun Redmi Note 10 Pro ada speaker pada bahagian atas ni kan. So bila aku cuba tutup pada bahagian bawah Redmi Note 10 Pro ni pun, aku dengar yang speaker untuk Mi 11 Lite ni lagi kuat. Dan bila aku cuba speaker antara kedua smartphone ni, untuk yang Mi 11 Lite ni dia punya getaran tu lagi kuat lah berbanding dengan Redmi Note 10 Pro. So getaran itu lebih kurang je macam Poco F3 NFC sebelum ni kan. So itu depends pada korang sama ada korang suka atau tidak, tapi bagi aku okey je mana-mana pun. Getaran ke tak ada getaran ke, aku rasa getaran tu dia macam bagi pengalaman yang baik jugalah untuk gaming kan. Tapi kalau nak dengar lagu ke, nak tengok video ke, benda tu agak annoying sikit lah kan getaran tu kan.
kan. Untuk skrin dia menggunakan skrin jenis AMOLED yang bersaiz 6.55 inci dengan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5, dan kelebihan dia adalah dia ada refresh rate sehingga 90Hz. So dia kurang sikit lah berbanding dengan Redmi Note 10 Pro, walaupun harga dia agak tinggi sikit tapi dia bagi 90Hz saja. So ada dua pilihan dekat sini, sama ada 90Hz ataupun 60Hz. So aku akan gunakan 90Hz. 90Hz ni dia akan memberi pengalaman lebih lancar lah untuk bahagian skrin. So of course untuk pengalaman warna tu kita akan dapat pengalaman yang baik lah untuk sebuah smartphone menggunakan skrin jenis AMOLED. Dan untuk punch hole display dia pada bahagian kiri berbanding dengan Redmi Note 10 Pro ni, dia punya punch hole display dia pada bahagian tengah. So personally aku rasa aku lebih suka lah dengan punch hole display yang ada pada Redmi Note 10 Pro, manakan dia punya punch hole tu lebih kecil dan dia macam center je kat tengah. Tapi untuk yang Xiaomi Mi 11 Lite ni punch hole display tu besar sikit lah berbanding dengan Redmi Note 10 Pro, dan saiz untuk Redmi Note 10 Pro punya skrin pun lebih besar berbanding dengan saiz yang daripada Xiaomi Mi 11 ni. So of course kalau korang tanya aku antara kedua smartphone ni mana lagi bagus in terms screen, aku akan pilih Redmi Note 10 Pro. Dia punya screen besar, dia punya punch hole display lebih kecil dan lebih center, dan dia ada refresh rate sehingga 120Hz, which is lebih laju berbanding dengan Mi 11 Lite punya refresh rate. Tapi itu ikut korang juga. Kalau korang ok dengan 90Hz dan korang concern bab ketahanan bateri, yes 90Hz is ok untuk korang dah. Tapi kalau korang nak fully experience pengalaman screen lebih lancar tu, of course kena gunakan screen yang daripada Redmi Note 10 Pro ni lah. Dan untuk warna kedua-dua smartphone ni, screen dia memang cantik je, okey je untuk skrin AMOLED. Cuma korang jangan expect lah dia punya warna tu macam phone-phone kelas flagship kan, sebab dia punya AMOLED ni jenis AMOLED yang biasa je, bukannya Super AMOLED, bukannya Dynamic AMOLED lah. Tapi okey lah untuk harga dia bawah 1200 kan. Kedua smartphone ni dia punya bateri tu memang untuk Redmi Note 10 Pro ni menggunakan saiz tu lebih besar sikit. So of course lah bateri dia lebih besar, 5020mAh dengan fast charging 33W, sama je macam Mi 11 Lite ni dengan 33W juga. Cuma bateri dia kecil sikit, hanya 4250mAh saja. So, kalau kita tengok specs tu memang kita boleh nampak lah yang Redmi Note 10 Pro ni lebih bagus lah bateri dia. Cuma kita nak kena pandang faktor saiz skrin dia lebih besar dan juga dia ada refresh rate sehingga 120Hz. Bagi aku untuk kedua smartphone ni dia punya bateri tu balance je pun aku rasa, sebab untuk yang Mi 11 Lite ni dia punya saiz skrin kecil sikit dan dia hanya menggunakan refresh rate sehingga 90Hz saja. Untuk Redmi Note 10 Pro ni pula bateri dia besar sikit tapi saiz skrin dia besar dan juga refresh rate sehingga 120Hz. Untuk ketahanan bateri daily usage tu aku jagakan dia punya ketahanan tu balance je lah, tak adalah ni lebih sangat ke ni kurang sangat ke, tak ada, dia lebih balance lah kat situ kan. Seterusnya pada bahagian kamera, macam korang nampak kamera dia memang berbeza lah antara kedua-dua smartphone ni. Dan untuk Redmi Note 10 Pro ni of course kamera dia jauh lebih bagus lah. Dia gunakan 18MP kamera utama, 5MP kamera makro, 2MP depth sensor dan juga 8MP ultrawide. Manakala untuk Xiaomi Mi 11 Lite ni hanya gunakan 3 kamera saja, 64MP kamera utama, 8MP ultrawide dan juga 5MP kamera makro. So kedua smartphone ni boleh rakam video sehingga 4K dan juga 30fps saja. Dan untuk selfie kamera dia pula, kedua-dua ni juga menggunakan selfie kamera 16MP kamera utama dengan rakaman video sehingga 1080p dan juga 30fps. So basically untuk selfie kamera dia memang sama saja dia punya sensor kamera dan juga rakaman video. Tapi untuk kamera utama dia, inilah kelebihan yang paling utama sekali untuk Redmi Note 10 Pro, iaitu dia gunakan kamera 18MP. Dan aku ada ambil a few gambar untuk korang nilai sendiri macam mana antara kedua smartphone ni, kamera mana lagi bagus dan gambar mana lagi cantik. Korang boleh komen dekat bahagian bawah nanti, okey? Cukup pasal kamera, untuk kedua smartphone ni Mi 11 Lite dan juga Redmi Note 10 Pro dia gunakan chipset Snapdragon 732G yang terbaru. So tiada rangkaian 5G, hanya 4G saja. So kalau korang nak 5G, korang kena beli yang Mi 11 Lite 5G lah. Untuk prestasi kedua smartphone ni aku boleh cakapkan lebih kurang je pun sebab dia gunakan chipset yang sama. Cuma untuk yang Redmi Note 10 Pro ni dia ada dua pilihan varian, iaitu 6GB RAM dan 128GB storan, dan juga 8GB RAM dan juga 128GB storan. So beza RAM saja tapi storan yang sama. Tapi untuk yang Mi 11 Lite ni hanya ada satu varian saja, iaitu 8GB RAM dan juga 128GB storan. Untuk harga of course Redmi Note 10 Pro ni lagi murah dan juga lagi berbaloi, which is lebih murah 100 je berbanding dengan Mi 11 Lite kalau dari segi varian yang tertinggi lah, iaitu 8GB of RAM. Tapi untuk yang 6GB of RAM, Redmi Note 10 Pro ni lagi murah, which is harga dia RM1000 saja. Kalau korang tanya aku sama ada nak ambil Xiaomi Mi 11 Lite ke ataupun Redmi Note 10 Pro, of course aku akan ambil Redmi Note 10 Pro obviously kan. Korang pun dah tahu kan spek dia apa
semua. Dan masing-masing ada kelebihan juga ada kekurangan dia. Untuk Redmi Note 10 Pro ni harga dia lebih murah dan dia punya skrin lebih besar, bateri lebih besar, fast charging sama je, kamera lebih bagus dan dia punya feels tu lebih sedap lah kita pegang sebab ada curvy pada bahagian belakang ni dan lebih nampak premium lah berbanding dengan Mi 11 Lite. So itu kelebihan yang paling utama sekali untuk Redmi Note 10 Pro. Tapi kelebihan untuk Xiaomi Mi 11 Lite ni aku rasa dia lebih kepada phone ni ringan lah dan dia macam mudah lah untuk kita nak pegang satu tangan ke, walaupun saiz dia agak besar sikit, tak macam kecil sangat, tapi okey nak pegang satu tangan berbanding dengan Redmi Note 10 Pro. Dia agak berat sikit dan kalau kita pegang satu tangan tu dia macam besar lah berbanding dengan Xiaomi Mi 11 Lite ni. Kalau kita nak bandingkan dengan Redmi Note 10 Pro ni, of course kekurangan dia dari segi kamera dan dari segi dia punya size screen tu tak berapa besar sangat, tapi kalau kita nak tengok harga dan juga spek dia, sebenarnya kamera dia dengan screen dia bagus je sebenarnya sebab kamera dia menggunakan 64 megapiksel kan. So aku rasa untuk harga 1200 tu okey je untuk spek dia. Cuma kalau kita nak bandingkan dengan Redmi Note 10 Pro ni, of course Redmi Note 10 Pro ni lagi berbaloi lah in terms of dia punya specs dan juga harga dia kan. Sebab untuk 8GB RAM memang Redmi Note 10 Pro ni menang banyak lah in terms of specs, design dan juga dia punya screen lah 120Hz kot. So itu depends pada korang semua, sama ada korang perlukan smartphone yang lebih bagus ataupun korang perlukan smartphone yang lebih ringan yang okey dah specs dia kan. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen mengenai Redmi Note 10 Pro ataupun Xiaomi Mi 11 Lite ni. So guys, aku rasa itu saja aku punya perkongsian dan juga pendapat mengenai kedua smartphone ni dan juga mengenai Mi 11 Lite ni, of course sebab video ni pasal Mi 11 Lite sebenarnya, tapi aku dah buat comparison pula kan dengan Redmi Note 10 Pro. Like, komen dan share video ni, subscribe channel aku dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Wow.